Selamat sejahtera kepada Tuan Haji. Nama saya Erbipo dari kelas PM1. Sekarang saya akan membentangkan tugasan 4 BMMB 3152 tentang bahan inovasi digital yang telah dihasilkan berdasarkan model pembelajaran trigonological. Terdapat 6 aspek, iaitu yang pertama, nyatakan tujuan sebenar dan keperluan untuk menghasilkan bahan inovasi digital ini. Yang kedua, menetapkan skop. Yang ketiga, sediakan draft dan sematkan berulang. Keempat, ulang kaji dan membuat refleksi. Yang kelima, permuniaan dan spesifikasi. Dan akhir sekali, guna semula. Dari bahagian pertama, mengapa saya menghasilkan bahan inovasi digital ini ialah murid mengalami kesukaran untuk memahami makna dan struktur ayat seperti ayat pasif. Jadi murid juga tidak mahir untuk membina struktur ayat pasif yang betul. Jadi skop ataupun sasaran saya ialah terhadap murid tahun 6 SJKC dan standard pembelajaran ialah SP 5.3.3 memahami dan membina ayat aktif dan pasif mengikut konteks. Objektif pembelajaran pula ialah murid dapat mencari kata kerja pasif dengan betul dalam ayat pasif, dan yang kedua, membina ayat pasif dengan kata kerja pasif yang betul. Okey. Seterusnya, sediakan draft dan sematkan berulang, iaitu sediakan catatan untuk penghasilan bahan inovasi digital. Berikut merupakan catatan yang telah saya buat. Kemudian ulang kaji dan membuat refleksi. Uji kaji iaitu dikongsi kepada guru pelatih di IPG dan murid-murid tahun 6 di SJKC. Setelah mereka menggunakan bahan inovasi digital tersebut, saya akan memberi Google Form kepada mereka untuk mendapatkan maklum balas. Terdapat 2 Google Form, iaitu yang pertama kepada guru pelatih, yang kedua ialah murid-murid tahun 6. Untuk guru pelatih ialah maklum balas penggunaan bahan inovasi digital Educandy Studio, manakala murid ialah Educandy Play ataupun website Educandy. Dan akhir sekali, membuat refleksi berdasarkan maklum balas yang diperolehi melalui pengedaran Google Form tersebut. Permuniaan dan spesifikasi pula ialah membuat penambahbaikan terhadap bahan inovasi digital berdasarkan maklum balas yang telah diperolehi. Contohnya, tulisan yang kecil dan arahan yang kurang jelas perlu dibuat penambahbaikan. Kemudian, bahan inovasi tersebut sama ada berjaya atau tidak dalam menyelesaikan masalah murid yang tidak memahami dan membina ayat pasif dengan betul. Guna semula pula, setelah membuat penambahbaikan, boleh dikongsikan secara meluas dan digunakan secara meluas lagi daripada skop tersebut. Lampiran yang ini ialah muka depan dan isi kandungan dalam aplikasi Educandy Studio untuk penggunaan guru pelatih ataupun guru-guru. Dan contoh permainan dan cara kongsi pautan kepada sesiapa yang ingin main permainan ini ataupun dikongsi kepada murid. Baiklah, selepas log masuk ke dalam akaun masing-masing, akan muncul pada halaman aktiviti. Jadi yang bahagian atas ialah boleh menghasilkan aktiviti baharu seperti di sini terdapat yang pertama mencari perkataan, yang kedua menghasilkan pasangan perkataan dengan perkataan, dan yang ketiga ialah menghasilkan kuis. Okey, baiklah, di sini ialah aktiviti yang telah saya hasilkan. Setelah hasilkan boleh akan munculnya bahagian edit
ataupun main dan share kepada kongsi kepada murid ataupun orang lain. Jadi jika kita ingin membuat kuis ke mencari perkataan, contohnya kuis, jadi kita akan masuk ke halaman seterusnya. Di sini perlu meletakkan nama aktiviti, kemudian membuat pengenalan serba sedikit tentang aktiviti yang hendak dijalankan. Mari kita lihat pada aktiviti yang telah saya hasilkan. Contohnya mencari perkataan. Kita tekan edit. Okey. Baiklah, di sini ialah tentang mencari kata kerja yang betul. Sebelum memahami dan membina ayat pasif, murid perlulah mengetahui dan memahami kata kerja pasif yang ada dalam sebuah ayat pasif. Jadi berdasarkan buku teks dan aktiviti yang hendak dijalankan, kata kerja pasif yang telah diajar dalam bilik darjah boleh letak di dalam sini. Okey. Contohnya disediakan. Kemudian tekan tambah perkataan, akan muncul di sini bahagian ini. Kemudian kita tengok detail, kita tekan main. Jadi di main sini terdapat 3 jenis permainan yang telah disediakan. Boleh mencari perkataan seperti yang ini. Okey, apabila muncul di sini, tekan main dan carilah perkataan tersebut. Okey, betul. Dia akan di sini. Kemudian sini boleh tekan tak nak bunyi, tak nak muzik ataupun nak muzik, dan arahan. Okey, boleh besarkan dia. Di sini boleh besarkan. Jadi sini akan dikira masa. Kemudian jika salah akan muncul macam tu. Jadi akan murid boleh cuba lagi. Okey. Ya, ini salah satu permainan. Kalau nak permainan yang lain pun boleh, tapi dengan soalan yang sama juga. Yang tadi murid telah berbagikan hints perkataan tersebut dan perlu dicari. Jika di sini murid perlu teka sendiri. Kalau salah, coklat bar di bawah akan dimakan. Jadi begitulah permainan ini untuk bahagian memahami dan mencari kata kerja pasif yang betul. Kemudian kepada objektif yang kedua, iaitu membina ayat pasif dengan kata kerja pasif yang betul. Salah satu aktiviti yang boleh dijalankan seperti yang telah dihasilkan ialah akan muncul di sini, iaitu menghasilkan pasangan, iaitu ayat pasif akan adanya subjek dan predikat. Jadi subjek dengan predikat tersebut akan dibahagikan. Lalu seperti tersebut. Jadi di main akan menggunakan yang ini. Yang pertama, murid-murid berpilih untuk bermain yang mempunyai masa ataupun main tanpa masa. Jadi kalau main tanpa masa, okey, di sini merupakan bahagian subjek ayat. Kemudian tekan jawapan yang betul. Jika salah, masa akan berkurangan. Contohnya
masa akan semakin berkurang sehingga murid menjawab jawapan yang betul. Begitulah. Sekali membuat kuis sebagai aktiviti pengukuhan. Contohnya, aktiviti yang telah saya hasilkan. Bagikan satu jawapan, bagi soalan, kemudian jawapan yang betul di sini, dan di sini ialah bahagian jawapan yang salah. Di sini beberapa contoh. Baiklah, kita akan ke bahagian permainan. Boleh pilih juga main tanpa mengira masa ataupun mengira masa. Tanpa mengira masa. Boleh besarkan. Betul atau salah, pilih jawapan